Okey, kita nak belajar balik pada tajuk kita balik. Sirah Itqan menambah berkah, muka surat 143. Masuk Itqan tadi kita dah tengok pengertian Itqan. Itqan bermaksud tekun dalam beramal atau melaksanakan sesuatu pekerjaan secara sempurna dan disertai dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Jadi ada 3 poin dalam masuk Itqan ni. Tekun, lepas tu sempurna, buat sesuatu dengan sempurna, dan bersungguh-sungguh. Okey. Tadi kita dah tengok macam mana kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Sejak kecil lagi Nabi Muhammad dah dibawa oleh bapa saudara dia bantu Abu Talib, kan? Lepas tu Nabi dah mengembali kambing. Lepas tu yang kedua tadi, sikap jujur dan akhlak Nabi Muhammad ini menyebabkan masyarakat Arab memberi dia gelaran Al-Amin. Dan poin yang ketiga tu, sehinggalah seorang hartawan wanita yang bernama Khadijah binti Khuwailid meminta baginda membawa barang dagangannya ke Syam untuk diniagakan. Kerana apa? Kerana sifat Nabi yang jujur. Yang keempat, sifat itqan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berniaga menghasilkan keuntungan yang lumayan. Kenapa dia kata sifat Nabi yang itqan, yang jujur, yang bersungguh-sungguh, yang tekun tu menghasilkan keuntungan yang lumayan? Kenapa? Siapa tahu? Boleh buka mic. Jangan tekan benda lain. Buka mic je untuk jawab. Siapa tahu kenapa? Adam, buka kamera Adam. Kamera buka. Siapa tahu kenapa? Kerana ia jujur. Kenapa? Disebabkan sifat dia tu yang jujur tu, keuntungan dia lumayan. Sebab Nabi Muhammad, okey boleh off kamu punya mic Sebab Nabi Muhammad dia jujur, dia bersungguh-sungguh, sebab itulah dia untung. Bisnes dia, perniagaan dia menghasilkan keuntungan yang banyak kerana sifat dia yang baik itu. Kan dalam agama kita kan ada satu pepatah. Boleh off mic balik Adam. Tutup mic kamu. Apa ni sifat Nabi Muhammad tu, bila dia jujur kan, ada pepatah dalam agama kita juga, dia kata man jada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh berusaha, maka dia akan berjaya, dia akan dapat apa hasil dia. Okey. Okey, itqan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Tadi kita tengok itqan Nabi Muhammad dalam pekerjaan. Muka surat 144. Hari ni sekarang kita nak tengok muka surat 145. Tekun dan bersungguh-sungguhnya Nabi Muhammad dalam berdakwah. Yang pertama, Abu Lahab ialah bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab ni bapa saudara dia. Tapi Abu Lahab dan isterinya sering menyakiti Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad berhenti berdakwah. Dia selalu siksa Nabi Muhammad. Isteri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil. Siapa nama dia? Siapa nama isteri Abu Lahab? Ummu Jamil. Ummu Jamil. Okey. Sering. Ummu Jamil ni dia buat apa? Dia selalu menabur duri di atas jalan yang Nabi selalu lalu. Kenapa dia tabur duri? Dia nak bagi Nabi sakit lah. Dia nak menyiksa Nabi. Jahat Abu Lahab pula pernah melemparkan sesuatu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang berdakwah sehingga berdarah betis dan tumit baginda. Nabi tengah beribadah, Nabi tengah berdakwah, Nabi tengah berjalan, dia suka baling sesuatu pada Nabi. Dia nak menyakiti Nabi lah. Mereka sering menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di khalayak ramai dan melemparkan fitnah. Namun begitu, segala usaha menyekat dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah sia-sia. Kenapa? Sebab baginda tetap itqan. Baginda tetap itqan dan cekal menyampaikan dakwah sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia orang buat macam-macam pada Nabi Muhammad,
Tapi Nabi Muhammad tetap berdakwah. Sedikit pun tidak melemahkan dakwah Nabi SAW. Walaupun ditekan, walaupun dikeji, disakiti dan macam-macam benda yang diorang buat nak hentikan dakwah, Nabi jalan terus. Nabi tetap itqan, bersungguh-sungguh. Nabi buat sehingga sempurna. Nabi buat dengan tekun. Nabi tak takut. Okey? Okey. Ni tengok ni. Nabi Muhammad SAW juga sangat itqan dalam beribadah dan mendidik anggota keluarga, para sahabat serta masyarakat agar menjadi hamba Allah SWT yang bertakwa. Nabi ni dia itqan, dia tekun, dia sungguh-sungguh. Dia akan buat sampai sempurna berdakwah tu dalam beribadah dan didik keluarga dia, para sahabat dia, masyarakat dia untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Okey, tengok buku teks kamu muka surat 146. Iktibar daripada tindakan Nabi Muhammad SAW yang bersifat itqan dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Apa dia yang kita boleh ambil iktibar? Apa dia iktibar dalam bahasa Arab? Maksudnya kita dalam bahasa Melayu maksud dia pengajaran. Okey? Apa pengajaran daripada yang kita boleh ambil daripada tindakan Nabi Muhammad SAW yang bersifat itqan dalam melakukan sesuatu pekerjaan? Nombor 1. Apabila diberikan tugasan atau amanah. Ada yang baru join. Tak apa. Selamat datang yang baru join. Nanti boleh tengok video balik. Apabila diberikan tugasan atau amanah, kita hendaklah melakukannya dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Kita juga mestilah mempunyai sikap bertanggungjawab. Ni bila kita buat satu benda, kita kena buat dengan bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab. Nombor 2. Kita juga, ni termasuklah kerja sekolah yang cikgu bagi, apa-apa perkara yang kamu nak buat kat rumah. Kena ada sifat itqan ni lah. Nombor 2, kita juga hendaklah menepati masa dan tidak bertangguh. Nak buat satu benda, Ustaz Saiful bagi kerja suruh buat. Nantilah, sekejap lagi lah. Jangan. Habis kelas terus buat. Kamu ada waktu sejam kan untuk belajar ni kan. Habis kelas lagi, buat. Terus kerja yang Ustaz akan bagi di akhir nantilah. Jangan tangguh-tangguh. Nak buat apa pun, mak minta tolong sapu sampah, mak minta tolong kemas rumah, tolong lipat baju, jangan tangguh. Terus buat. Ustaz cakap kat kamu ni termasuk jugalah kat anak Ustaz yang ada kat situ. Okey. Setiap tugasan dan amanah yang diberikan hendaklah dilakukan dengan cara yang terbaik. Nak buat apa, buat yang paling baik. Nak tolong mak sapu sampah yang paling baik. Buat kerja sekolah, buat kerja cantik-cantik, tulisan cantik-cantik, kemas-kemas. Nak tolong ayah basuh kereta bagi kilat bersih-bersih. Jangan buat sambil lalai dan leka, malas, tak ikhlas lah kan. Dia kalau orang tu dia buat kerja sebab ikhlas, dia akan buat dengan paling baik, paling bagus. Okey, yang ketiga, kita juga perlu mencontohi semangat Nabi Muhammad SAW, iaitu tidak putus asa dan sentiasa bermotivasi serta berfikiran positif. Kita kena sentiasa ada semangat. Jangan putus asa dalam buat sesuatu. Nak kita berada di zaman COVID-19 ni kan. Jangan putus asa untuk kita mengamalkan SOP yang kerajaan dah tetapkan. Jangan putus asa. Dan teruskan bermotivasi dan berfikiran positif dalam melawan COVID-19 ni. Pakai mask, keluar, pergi kedai. Kalau boleh budak-budak jangan keluar lah. Mak ayah je keluar. Pergi kedai. Mak ayah nak pergi kedai. Ingatkan mak ayah pakai mask. Jaga jarak. Jangan buka mask. Jangan sentuh mata, hidung dan mulut. Sehingga pastikan tangan tu bersih. Dah basuh tangan dengan sabun. Dah sanitize. Baru boleh pegang muka kita. Kalau tak, jangan. Okey. Okey, ni contoh sikap dari itqan. Ini contoh sikap yang boleh kita ambil dalam diri kita. Kita amalkan. Tengok pelajar perempuan tu dia tanya, Ustazah,
Ini kerja rumah yang diminta untuk saya siapkan. Nampak? Dia buat bersungguh-sungguh kerja rumah tu baru tu hantar kat ustazah dia. Yang kedua tu, budak lelaki tu kan. Ayah, saya akan berusaha memajukan diri lagi. Dia tengok dia punya laporan, buku laporan dia kan, prestasi dia. Dia kata, ayah, saya akan usaha lagi. Dia tak putus asa. Dia terus positif. Ini contoh sikap itqan yang kita boleh ambil. Sekarang Ustaz nak pergi beberapa kisah tentang orang yang itqan ni. Ada satu kisah, macam mana kisah para sahabat Nabi SAW yang bersungguh-sungguh, tekun. Contoh Ustaz bagi kat atas tu Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni dia duduk dekat mana? Sekarang nama dia dekat-dekat area Iran lah kan. Jauh lah daripada Arab nak pergi Mekah tu kan. Dia mengembara jauh untuk sampai ke bumi Mekah kerana dia beriman dan dia yakin bahawa akan ada Rasul yang Allah akan utuskan. Lalu dia sampai, padahal dia dulu ni dekat negara dia tu merupakan anak pembesar, anak orang yang bangsawan. Tapi dia lari keluar rumah, lari pada rumah dia sebab dia nak cari hidayah. Sampailah dia pergi ke Mekah, dia sampai kat Tanah Arab, Jazirah Arab. Lepas tu dia kena jadi hamba dulu. Dah jadi hamba, dia kena seksa 2-3 orang tuan yang dia duduk dengan tuan. Tuan ni bagi kat tuan ni, bagi kat tuan ni, sampailah satu masa dia jadi hamba ada pada seorang tuan ni di Mekah. Waktu tu dia kerja, dia kena panjat pokok kurma, ambil buah kurma. Lalu tengah dia panjat pokok kurma, ada seorang lelaki datang berjumpa dengan dia punya majikan dia, tuan dia. Cerita yang ada seorang manusia kata dia Rasul. Lalu Salman Al-Farisi turun. Tanya kat orang tu siapa. Lepas tu orang tu marahlah, engkau ni hamba je, kenapa kau sibuk-sibuk? Lala tuan dia lempang dah sekali. Lepas tu dia senyap-senyap ikut tuan dia, mengintip tuan dia pergi jumpa Rasulullah. Dan esoknya dia pergi jumpa Rasulullah. Dia beriman dengan Rasulullah. Hebat. Nampak? Dia bersungguh-sungguh nak beriman tu. Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh hartanya untuk dakwah Nabi SAW. Hebat. Abu Bakar ni antara orang yang hebat lah. Abu Bakar ni hebat dia. Dia punya perjuangan dia. Dia punya keimanan dia hebat. Sahabat bagi harta sikit-sikit kan. Abu Bakar datang jumpa Rasulullah, aku infakkan semua harta aku pada agama. Hebat. Sayyidatina Khadijah sendiri kita tengok macam mana dia punya sungguh-sungguh dan tekunnya dia menyokong Nabi SAW. Banyak kalau kita tengok kisah sahabat ni, Umar Al-Khattab, Zubair Al-Awwam ni hebat. Semua sahabat yang Ustaz tulis ni, yang mana Ustaz terlintas lah kan. Tapi kamu boleh baca banyak dalam buku-buku kisah para sahabat ni, betapa hebatnya para sahabat beriman dan membantu dakwah Nabi SAW. Kan, macam mana Bilal bin Rabah kena seksa, macam mana keluarga Ammar bin Yasir dibunuh kan. Itu semua kerana mereka ada sikap itqan lah. Dan kita boleh kaitkan dengan dunia hari ni. Satu peristiwa hari ni yang mana kita semua tahu di Palestin, umat Islam di Gaza diserang dengan teruk oleh negara haram Israel, Zionis kan. Maka kita tengok macam mana para pejuang Islam di Palestin, saudara-saudara kita di Palestin terus berjuang dengan semangat yang tinggi, tekun, dengan bersungguh-sungguh, tanpa ada putus asa, bermotivasi tinggi dan setiap hari positif nak melawan Zionis Yahudi, negara haram Israel. Walaupun mereka tahu kekuatan mereka tak sehebat kekuatan tentera Israel, tapi tentera-tentera Islam, pejuang-pejuang Islam di Palestin, dia orang tahu. Memang dia orang tak ada ketenteraan punya alat yang hebat-hebat, tapi dia orang tahu dia orang ada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membantu mereka. Hebat kan?
Jadi kita tengok, kita kena berpegang pada sikap itqan yang ada pada diri Rasulullah ni untuk kita letak dalam jiwa kita. Buat sesuatu kena buat sungguh-sungguh, buat secara tekun, buat sampai sempurna. Okey? Jadi kita nak teruskan sikap itqan ni dengan aktiviti, buat latihan dalam buku aktiviti muka surat 74, soalan alif dan soalan ba. Soalan alif dengan soalan ba. Nampak tak? Soalan alif, soalan ba. Bawah tu. Jadi kamu buat apa yang kamu kena buat. Kamu buat soalan ni ikut macam mana yang dia minta. Selepas itu, kamu isi dalam Google Form yang Ustaz bagi dalam WhatsApp tu. Isi Google Form. Tangkap gambar ni, bubuh dalam Google Form. Tak perlu tangkap gambar WhatsApp kat Ustaz. Ustaz tak nak. Jangan bagi WhatsApp kat Ustaz. Tahu? Okey? Jadi, kelas kita untuk itqan ini sampai sini.